Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membincangkan isu yang berkaitan amalan syirik dalam umat Islam. Pengenalan. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan etikat, iaitu dengan menjadikan sesuatu yang lain, iaitu makhluk bernyawa atau tidak, sekutu bagi Allah. Syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau iktikad yang menyekutukan Allah SWT dengan zat yang lain. Orang yang melakukan perbuatan syirik dikenali sebagai musyrik. Dia lebih bergantung harap kepada kuasa lain selain meminta daripada Allah. Oleh itu, syirik juga adalah tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur, kerana perbuatan tersebut mengingkari maha kuasa Allah dan juga maha kesempurnaannya. Sebagai seorang Muslim, mensyirikkan atau menyekutukan Allah adalah salah satu kesalahan yang amat besar dan juga salah di sisi akidah bagi mereka yang telah terlanjur dalam melakukan perkara-perkara syirik seperti pemujaan, memakai tangkal dan sebagai perlindungan diri, mengagungkan seseorang sebagai Tuhan dan sebagainya. Perlu dan segera bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian pertama kami ialah menjelaskan jenis dan amalan syirik dalam kalangan umat Islam. Objektif kedua kami ialah meneliti punca berlakunya amalan syirik dalam kalangan umat Islam. Objektif ketiga kami ialah mengkaji kesan daripada amalan syirik dalam kalangan umat Islam. Dan yang terakhir, objektif kajian kami ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi amalan syirik daripada terus berleluasa dalam kalangan umat Islam. Salah satu dosa besar iaitu mensyirik dan menyekutukan Allah dengan sesuatu benda atau perkara yang lain. Antara dalil syirik ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yang bermaksud dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalil yang kedua ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu perkara yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dan ada juga hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah, yang bermaksud dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari. Jenis-jenis dan amalan syirik dalam umat Islam, antaranya ialah ajaran sesat, kesenian yang menyesatkan, perbomohan berunsur pemujaan, persilatan yang menyesatkan dan juga tilik nasib. Ajaran sesat iaitu ajaran dan amalan yang dibawa bercanggah dengan Islam. Kesenian yang menyesatkan itu kesenian yang mempunyai upacara pemujaan syaitan seperti meminum darah kambing, memakai salib yang diterbalikkan. Yang ketiga iaitu perbomohan berunsur pemujaan, iaitu perbomohan yang terdedah dengan perbuatan syirik, ekoran meminta pertolongan makhluk halus iaitu jin dan syaitan. Seterusnya, persilatan yang menyesatkan, iaitu penggunaan jurus juga bantuan makhluk halus. Dan akhir sekali iaitu tilik nasib, iaitu sama ada menemui penilik nasib, mempercayai nasib baik dan buruk seseorang berdasarkan bulan kelahiran, dan mempercayai zodiak adalah dilarang dalam agama. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan punca berlakunya amalan syirik dalam kalangan umat Islam. Di sini kami kemukakan 3 punca, iaitu yang pertama, pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah. Yang kedua, persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Dan yang terakhir adalah pemikiran skeptikal tanpa perisai iman dalam kalangan umat Islam. Punca yang pertama adalah pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah. Di sini bermaksud pemikiran umat Islam yang singkat mencorakkan perbuatan tanpa merujuk kepada individu yang arif dalam persoalan agama. Seterusnya,
Kekurangan ilmu agama dalam diri menyebabkan umat Islam terdedah kepada ancaman perbuatan syirik yang boleh menjerumus kepada dosa besar. Menurut Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan, beliau berkata, orang Islam tidak mempunyai kefahaman yang cukup jelas tentang agama Islam sehingga amalan-amalan mereka dianggap sudah cukup Islam, tetapi sebenarnya ia telah berada di luar batasan Islam. Punca yang kedua adalah persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Persekitaran yang negatif seperti budaya kebaratan, hedonisme dan materialisme merupakan cara hidup tidak bermoral yang bertentangan dengan bi'ah solehah dan prinsip Islam. Selain itu, kemudahan media elektronik serta media cetak dalam mengakses dan menerima maklumat yang mungkin mengandungi anasir negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu, ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Yang terakhir adalah pemilihan rakan pergaulan yang salah mengakibatkan masyarakat terjebak dengan amalan syirik dan pemisahan akidah. Ini boleh dikaitkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud agama seseorang itu adalah mengikut rakannya, maka telitilah seseorang yang ingin dijadikan rakan baiknya. Punca yang ketiga adalah pemikiran skeptikal tanpa perisai iman dalam kalangan umat Islam. Kebanyakan masyarakat mencari kebenaran Tuhan dan agama dengan bersandarkan kepada akal fikiran, iaitu lebih menumpukan kepada akal rasional dan tidak menerima perkara yang bertentangan dengan akal fikiran mereka. Seterusnya, disebabkan oleh keraguan yang tinggi pada agama Islam, masyarakat lebih percaya dengan amalan perbomohan, amalan mistik dan sihir kerana hal-hal ini dapat memenuhi kemahuan dan permintaan mereka, sedangkan mereka telah disesatkan oleh syaitan. Yang terakhir adalah masyarakat membuat perbandingan agama dan beberapa aliran pemikiran tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Antara kesan syirik terhadap umat Islam ialah merosakkan akidah. Ianya akan membawa kemudaratan kepada hidup seseorang individu ataupun masyarakat. Contohnya apabila dia lebih mempercayai kata-kata tukang tilik, ahli nujum, pendeta dan sebagainya. Seterusnya adalah membatalkan iman umat Islam. Hal ini terjadi apabila seseorang itu dia mempercayai ada kuasa lain selain daripada Allah. Antara kesan kepada individu ialah ia boleh merosakkan amal soleh dan ibadat seseorang serta terputus hidayah daripada Allah. Antara kesan kepada masyarakat pula ialah berlakunya permusuhan di antara masyarakat. Contohnya gejala fitnah yang berleluasa yang akan mampu menghancurkan kekuatan umat Islam dan kehebatan masyarakat Islam itu sendiri. Seterusnya, keretakan hubungan kekeluargaan umat Islam. Keluarga barakah menurut Islam ialah keluarga yang berjalan seiring dengan akidah dan syariat agama Islam yang benar. Pegangan amalan syirik yang kuat boleh menyebabkan penganiayaan berlaku dalam kalangan keluarga mereka sendiri. Contohnya apabila mereka mudah tersinggung dengan ahli keluarga mereka sendiri dengan terhadap ajaran yang mereka ikuti, mereka mungkin akan menggunakan jalan yang salah dengan menyekutukan Allah demi memuaskan hati sendiri. Langkah-langkah mengatasi amalan syirik daripada terus berleluasa dalam kalangan umat Islam, iaitu melalui peranan individu dan peranan kerajaan. Peranan individu ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam hendaklah meletakkan kepercayaan sepenuhnya iaitu akidah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana sebenar-benar pertolongan dan perlindungan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendalami dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dapat meningkatkan akidah dan keimanan dalam diri serta dapat mengelakkan diri daripada terjerumus menjadi orang yang musyrik. Seterusnya, peranan kerajaan iaitu pengawalan undang-undang yang ketat haruslah dipertingkatkan. Pihak yang terlibat hendaklah peka bagi menangani amalan syirik. Isu akidah yang sering berlaku seperti perbomohan hendaklah dikenakan hukuman. Kerjasama kuasa yang dibenarkan kepada sultan dan pihak kerajaan amat penting untuk membendung amalan syirik ini daripada terus berleluasa. Pelaksanaan hukuman yang berat dan setimpal kepada pelaku terbabit dapat memberi kesedaran kepada umat Islam untuk terus memelihara akidah. Kesimpulan daripada kajian ini, pertama, segala bentuk kepercayaan ataupun khurafat boleh membawa kepada syirik dan yang pastinya ianya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Contoh yang boleh kita ambil antaranya ialah penyembahan berhala, kepercayaan terhadap dukun, bomoh dan sebagainya. Seterusnya,
Di dunia ini, orang yang bertakwa dan dia yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, dia tidak akan mudah goyah dengan segala cabaran, terutamanya yang berkaitan dengan agama Islam. Contohnya, dengan dia beriman kepada Allah, dia akan yakin dengan segala kebesaran Allah di dunia ini. Yang ketiga, ruang dakwah bagi menangani isu syirik ini amatlah luas dan ianya memerlukan perincian yang mendalam. Dengan cara kita berdakwah, dengan cara sendiri, kumpulan, kelompok, insya-Allah dia akan mendatangkan hasil yang sangat baik. Walau bagaimanapun, budaya khurafat ini ialah sesuatu yang sangat kompleks, iaitu kita sebagai umat Islam perlulah bersama-sama memberi penekanan yang baik, yang mendalam tentang isu ini secara meluas dan sentiasa membantu bersama-sama dalam menangani isu syirik ini. Akhirnya, Rasulullah SAW pernah berkata, menyandarkan sesuatu keburukan itu adalah syirik dan ianya tidak termasuk dalam golongan kami kecuali ianya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan rasa syirik itu dengan cara kita bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian, terima kasih.